biasanya penyakit-penyakit yang berkenaan dengan virus ini dia mengambil masa bertahun-tahun Chikungunya, Ebola, yang H1N1, dia mengambil masa yang terlalu lama. Dan ada juga seorang doktor daripada Switzerland yang mengatakan bahawa COVID ni lebih kepada perniagaan dan dia akan meminta seluruh dunia akan mengambil vaksin ini dengan ada satu sebab. Tapi dia tak beritahu dah sebab apa yang mereka cuba. Mungkin betul lah kata, saya nak kata betul pun tidak. Sebab apa, kadang-kadang dia nak jadikan dunia ini sebagai dunia yang tanpa ada, hanya satu je dunia jam 10. hanya satu je yang dia cakap tadi. Dia kata dia nak rakyat Malaysia ini berpegang kepada satu norma kehidupan, seluruh dunia akan mengikutnya. Freemason lah. Saya pun tak berani nak cakap apa sebab saya belum baca habis cerita tu. Lebih kurang 18 hari 18 bulan saya cuba untuk memahami semua tu. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, ini sebagai mukadimah lah. Saya pun tak nampak lagi ni. Sekejap, okey, tak apa, tak ada masalah. Dan saya cuba jadi pastikan. Dan untuk COVID-19, berhati-hati di jalan raya. Kepada yang sedang memandu, saya dengar cerita ada juga yang belum dapat pulang daripada Kuala Lumpur ke Kelantan ke Kuala Lumpur, masih lagi tersangkut. Dan alhamdulillah saya hari Ahad tu saya cuma ada kelebihan selama setengah jam saja selepas saya lalui 3 banjir. Kemudian jalan itu tidak dapat digunakan. Alhamdulillah, Allah pemudahkan segala urusan saya dan juga keluarga. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, 162 cikgu, 162 episod cikgu, bukan kaleng-kaleng ni, kan. Okey, bicara fundamental bersama dengan cikgu Yun CTC, 6 Januari 2021 bersama dengan cikgu Yun CTC. Baik tuan-tuan dan puan, jangan lupa untuk ke YouTube channel kami yang menyediakan semua sekali daripada episod 1 sampailah ke episod yang terkini ni. Dan jadi anda boleh tengoklah, saksikan kembali. Dan jangan lupa untuk terus ke channel YouTube kami CTCFM. Dan dah sampai ke sana, subscribe, memberikan sokongan, sebab kami memberikan kepada anda semuanya dengan cara percuma. Ya, anda hanya tinggal tengok, anda akan lihat bagaimana pembelajaran yang kita berikan. Ya, ilmu Isnin, ilmu Selasa, ilmu Rabu, dan juga sedikit hiburan bersama dengan My Sifu DJ Jeffrey Diano Belento pada hari Khamis BBB. Baik tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa, cikgu sihat cikgu? Alhamdulillah sihat. Ya, sihat. Nampak pun alhamdulillah lah sihat. Dan bagaimana keadaan COVID di Kuala Langat? Macam tu lah, peningkatan, ada sedikit peningkatan kes. Ada sedikit peningkatan, ya. Dan adakah langkah-langkah untuk mengurangkannya terus dilakukan? Sekali lebih kepada ingatan SOP, kemudian sentiasa mengikut pada norma-norma baru pembudayaan tata susila, macam mana standard of protocol, menjaga diri itu diutamakan. Betul. Kemudian sentiasa melihat bagaimanakah pergerakan keluarga masing-masing, mengingatkan, kerana jika kita leka, ialah kita tak melihat diri orang lain, kita melihat diri kita dulu. Kalau diri kita ini terjaga, insya-Allah orang lain terjaga. Tapi kalau diri kita sambil lewa, belum tentu orang lain boleh terjaga. Ya, betul. Jadi kita lebih mendekatkan diri kepada menjaga kesihatan. Dan dilihat jika dari segi bentuk
kebergantungan kepada pihak-pihak tertentu ataupun pihak-pihak kerajaan bagi menangani isu ini, semakin lama pun mereka tak menang tangan sebenarnya. Betul. Kalau tak diri kita sendiri yang ubah, siapa lagi yang nak laksanakan benda-benda macam tu kan. Itu yang dapat kita nyatakan di sini lah. Baik. Baik, dan yang terbaru pula tak ada simptom-simptom, ya. Konon-konon dia sihat, sekali apabila dia buat swab, dia mendapat COVID-19. Ini berlaku di kampung, di taman saya lah, di taman dan di taman sebelah saya. Dia aktif, dia berbasikal, dia apa semua, tapi dia ada kontak rapat. Apabila dia swab, dia positif. Allahu Akbar. Saya dah tak berani dah. Baik. Okey cikgu, sedikit cikgu sebelum kita bermula cikgu, saya nak minta pandangan cikgu daripada rakan saya ni, Muhammad Basir. Dia orang baru, dan juga Abang Zakaria. Dia meminta cikgu memberikan sedikit pandangan untuk tahun untuk tahun 2021 ni. Adakah dengan macam-macam sentimen, macam-macam spekulasi dan campur dengan penyakit, adakah ia akan membawa indeks Amerika ni akan terus kukuh? Kalau kukuh, selama mana? Ataupun dia akan terus melemah, mempunyai jangka-jangka masa yang tertentu? Saya meletakkan tahun 2021 ni adalah adalah tahun untuk non-yielding asset sebenarnya, dan tahun bagi membina kekayaan terhadap pasaran saham ataupun indeks dalam kategori Dow, kategori Nasdaq, kategori Standard & Poor's 500. Ini adalah tahunnya. Saya meletakkan begitu kerana mudahnya kita lihat vaksin akan semakin tinggi dicetak, dan dicetak tu maksudnya diproduce, dan bila dia memprodukskan vaksin yang banyak, dia perlukan suntikan investment. Dan bila dia perlukan suntikan investment, bermakna investment yang terbaik adalah investment berbentuk stock market. Itu yang paling mudah untuk kita faham. Dan bila sampai ke arah stock market dalam bentuk vaksin ini, tentunya arah stok yang ke arah pharmaceutical, pharmaceutical, kemudian ke arah stok-stok kesihatan, produk-produk kesihatan, terutama yang menjurus kepada pemeringkatan untuk keberkesanan kesihatan terhadap istilah pandemik COVID-19 penawarnya. Itu jelas. Jadi sebagai traders ataupun investors, ini adalah perkara yang sangat-sangat menarik perhatian dalam segi portfolio. Jadi untuk tahun 2021 itu akan merancakkan lagi pemeringkatan pertambahan keuntungan kerana dividennya tinggi dan pulangannya juga besar. Berbalik kepada non-yielding asset ataupun fiat currency, maafkan saya, non-yielding asset, iaitu satu aset pelaburan berbentuk yang tidak mendatangkan keuntungan tetapi menyelamatkan kadar pelaburan, iaitu kaunter seperti kaunter emas. Sekarang ada cryptocurrency, ada bitcoin, ada blockchain dan sebagainya, itu semua. Dan saya lihat ada mula membuka mata bagaimana nak mempergayakan Ethereum, macam mana nak menggayakan Bitcoin yang sekarang harga melampau melepasi 32,000. Betul. Dan sesuatu harga yang I cannot believe it sometimes. Tetapi itu adalah era digital currency sekarang ini. Itu satu perkara. Berbalik kepada non-yielding asset, pemilikan seperti emas ataupun silver ataupun palladium ataupun cari gali terhadap aluminium, zinc, di mana bahan mentah ini sangat aktif dalam industri industri mengguna pakai. Jangan fikir emas ni untuk barang kemas, emas silver ni untuk cincin yang wow bertatahkan batu-batu zamrud dan sebagainya. Tak, itu sebahagian antara industri pecahan dia. Tetapi faktor utamanya benda-benda cari gali bumi ini adalah untuk industri seperti elektronik, aeronaut, aeroangkasa, perubatan dan sebagainya. Itu yang menjadikan value dia mahal ataupun demand dia tinggi. Okey, dan sekadar tak langsung dia dijadikan sebagai cagaran seperti mana zaman jahiliah, zaman Tok Kaduk, zaman Firaun lagi, sebagai satu asas untuk digantikan kepada pencetakan mata wang. Dan dua section ini adalah section yang saya lihat paling besar peranannya untuk mendapat keuntungan pada 2021. Jika non-yielding asset sekarang kita lihat semakin tinggi di peringkat awal tahun, kita tahu banyak kali dah saya ulang, lunar calendar adalah satu demand yang cukup tinggi daripada pihak Republic of China, dan ini dijangka akan berterusan sehingga bulan Februari. So emas untuk jatuh memang agak sukar setakat ini.
hanya lebih kepada relate dalam durasi yang pendek ataupun intermediate sebelum jangkaan semakin tinggi. Jadi pada saya siapa-siapa yang trade emas, saya pun trade emas sebenarnya, jangan marah, angka 2000 ke atas tu adalah pilihan kita untuk kekalkan momentum, dan 1900 itu adalah angka yang diletakkan sebagai average harga pada tahun 2021 ini. Walaupun ada yang mengatakan emas mungkin jatuh sebagai 187, 185, 186, 177, tak ada masalah. Tetapi kejatuhan itu adalah kejatuhan untuk deep buy, dan ianya bukan satu kejatuhan harga yang dianggap sebagai disasters, bukan. Dia adalah satu harga yang jatuh disebabkan beralihnya pelaburan selepas mungkin ataupun semasa situasi ekonomi terhadap kedudukan Amerika. Jadi soalan tadi, yang terbaik untuk 2021 dalam segi indeks adalah counter saham bagi tahun 2021. Dan untuk mendapatkan kemampuan untuk mendapatkan satu pemeringkatan yang baik dalam stock market, dalam SP500, dalam DAX, Dow Jones, ini semua akan bersama-sama dengan non-yielding asset untuk meningkat. Kita dah bincangkan banyak kali perkara ni, membantu dalam perkara ini, kerana dia akan menjatuhkan nilai dolar. Dia akan menjatuhkan nilai dolar kita, dan dolar akan berada dalam keadaan yang murah. Bukan bermakna dolar murah tu jadi miskin, bukan. Dia jadi rendah disebabkan kurang mendapat demand kerana oversupply, kan? Oversupply. Dan pada masa yang sama, apabila berlakunya stimulus package pandemik yang nanti Joe Biden akan umumkan, mungkin lebih hebat daripada Trump sebab $1 trillion diceritakan, ini akan merendahkan lagi nilai dolar. Sebab cetakan akan semakin banyak, dan ini akan memberi rangsangan kepada counter stock index untuk meningkat, kerana dalam pada masa yang sama, apabila dia mencetak wang ataupun merangsang kemudahan keuangan ini sebenarnya melambatkan duit. Bahasa pasarnya melambatkan duit. Sebab saya bagi duit, nak pergi belanja. So jadi nak menjadikan duit-duit yang dah dilabur itu ataupun diedar di pasaran-pasaran Amerika dan global itu dalam keadaan yang menyusut semula ataupun mendapat perhatian semula, dia mengambil masa. Mula-mula dia bagi, sekarang ni nak jadikan dia less daripada kuantiti. So macam mana caranya? Itu yang akan jadi perlahan. So itu dipanggil banyak program selain daripada package monetary stimulus. Maafkan saya, monetary stimulus tu betul, pandemic stimulus iaitu rangsangan keuangan. Kawan dia adalah quantitative easing, QE. Dan QE ni kawan baiknya adalah taper. So kita nakkan yang taper ni. So taper ni dia menguncupkan duit, bermakna dia stop printing. Masa tu dolar terlalu kuat untuk dilawan, sebab dia dah meletakkan bahawa there's no more printing money bila program taper diadakan. Tapi untuk sekarang ini bukan cerita pasal taper program. It's all about the pandemic, COVID-19, dan macam mana stimulus ataupun package rangsangan, dipanggil package rangsangan pandemik 19 Amerika Syarikat boleh membantu entrepreneurs ataupun IKS mereka bagi merancangkan kedudukan ekonomi. Dan dalam pada masa yang sama, ini akan memberi rangsangan kepada dolar Amerika. Saya dah panjang cerita ni. So dipendekkan lagi bahawa Biden jadi presiden, perkara pertama yang kita lihat, dia akan merendahkan dolar. Secara overviewnya dia merendahkan dolar. Biden jadi presiden, bukan Trump. Trump dia meningkatkan dolar, Biden merendahkan dolar, menambahkan dividen stock market dan menggalakkan pemilikan non-yielding asset. Itu Joe Biden, dia punya risiko bila dia jadi presiden Amerika Syarikat. Mukadimah yang sangat-sangat menarik bagi saya lah. Okey, saya cubalah saya layanilah komen-komen daripada Muhammad Firdaus Saleh. Salam Cikgu Yun dan Pak Su. Komen sikit Jiu. Okey, sekejap. Kemudian kita ada Fitri Hakim. Fitri Hakim ni kata salam Pak Su dan Cikgu Yun. Muhammad Amdan, boleh tanya, tapi ada sedikit information berkenaan Euro bersetuju menggunakan Moderna vaksin. Adakah ada kesan kepada currency Europe ataupun gold? Terima kasih kepada yang telah pun memberikan
perhatian anda dan teruskan berkongsi dan bertanyakan soalan apa saja berkenaan dengan fundamental dari anda semua supaya anda dapat lebih memahaminya. Baik cikgu, saya serahkan kecopan kepada cikgu. Dah lebih jalan ke? Dah boleh. Kenapa saya punya ni tak bergerak? Apa yang tak bergerak? Tak gerak. Gerak. Mana boleh tak gerak? Gerak je. Saya tak bergerak sebab saya punya skrin dia jadi macam video player pula. Okey, tapi tak apa. Alhamdulillah kita gerakkan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar setia Sisir FM di luar sana. Lazimnya tidak kira apa latar belakang anda, tidak kira apa jua lifestyle anda, tidak kira apa jua komposisi track motor yang anda guna pakai sepanjang masa bersama-sama hingga ke saat ini. Asal saja ia bermanfaat walau hanya sekelumpit. Marilah sama-sama kita panjang-panjangkan ya, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi bersama dengan saya Yon CTC dalam satu bicara fundamental, suatu segmen yang daripada zaman jahiliah cuba dibangunkan sistemnya dan sekarang di zaman milenium ianya berjaya dipancarkan dengan penuh cemerlang, gemilang dan terbilang. Dan kali ini kita berbesar dan berbangga dengan ketua juruteknik kita Cik Boboy CTC kita berjaya memancarkan dengan penuh lancar dan berkesan komen yang baik daripada mereka-mereka yang memberi komen. Saya berterima kasih kerana pancaran ini pancaran yang sangat baik, jelas dan mudah untuk sampai kepada pengetahuan. Pengendalian dari segi bentuk atur cara tentatif oleh DJ Pak Sututoi kita yang senantiasa menjadi kegilaan ramai-ramai peminat di luar sana. Bersusut berteritip yang mintakan autograf masih kekal bersama dengan saya dalam segmen bicara fundamental ini. Di malam Ladies Night kita lihat bagaimanakah kedudukan market semasa. Okey, cikgu, sebelum tu Boboy ada meletakkan kalender kewangan paling anda nantikan untuk tahun 2021. Kat mana? Biden menjadi presiden, Brexit deal, no deal, vaksin, COVID-19 dan trade war. Kat mana ni? Ada, Boboy dah siap kan? Oh gitu. Boboy dia memang lah cekau. Benda tu saya tak nampak, tapi tak apa. Mungkin di luar sana boleh respon daripada apa yang dipancarkan apa yang dipancarkan kita punya punya kat sini engineer kita. Okey, kita terus dulu kepada kalender kita sebelum kita kupas beberapa situasi menarik kerana minggu ini minggu pertama di awal tahun 2021, pembukaan yang cukup kuat, cukup hebat, cukup meriah bagi mereka-mereka yang ialah mungkin nak mati dengan emas, sampai tertimpa emas kan. Begitu jangan. Hebat harga lain macam. Okey, Januari 3 Ahad yang lalu, okey, selamat tahun baru dulu. Sebelum tu saya ucapkan pada semua, kita ada OPEC JMM meeting, satu mesyuarat awal tahun tentang situasi produksi keluaran minyak dunia yang berlangsung selama 2 hari berturut-turut, mengambil masa 48 jam untuk memutuskan sesuatu. Dan pada 4 dan 5 ini hasilnya rimusannya adalah apa yang saya dapati. OPEC bersetuju untuk yang pertama sedikit menguncukan pengeluaran tetapi menambahkan semula, iaitu mempertingkatkan pengeluaran minyak bila masuk bulan kedua dan bulan ketiga. So ini memberi petanda bahawa demand terhadap crude oil ataupun Brent oil ataupun oil and gas di dunia sekarang ini ada peningkatan. Makanya minyak akan naik harga lagi, tuan-tuan. Wow. 184 dah ni. Aduh ada. Well, what can I say? So bila naik harga tu al-maklum ajalah kan, bertingkat-tingkat pula naiknya, turunnya pula berdetik-detik. Aduh. Alright. So bertingkat. Apa yang menjadi rangsangan untuk kita jadikan panduan daripada Januari ini, apabila minyak telah pun diumumkan akan ada pertambahan produksi pada bulan mendatang sehingga pada bulan Mac nanti, insya-Allah sungguh tahun baru akan direview semula. Ini memberi gambaran jelas bahawa minyak akan naik harga untuk bulan ni dan bulan depan. Oh my goodness, what can I say, brother?
Okay, so siapa yang trade oil tu dah boleh berkira-kira lah $55, $56 ke $60 setong kan. Sekarang pun dah angka 5 kan, berjaya melepasi paras $50. And then kita ada Governor Bailey. Governor Bailey ni kita tahulah, Steve Bailey kan? Bukan Steve Bailey tu basis tu, salah. Andrew Bailey. Tu Steve Bailey, the master tu, dipanggil sebagai master class. Ini Andrew Bailey, iaitu governor bagi Bank of England yang menggantikan Mark Carney. Bila berucap pada jam lebih kurang 25 minit yang lalu, bermula tadi kita ada 10.30 malam yang ini kita nampak akan lebih melihat kepada hala tuju Bank of England yang dijangkakan tidak akan ada banyak perubahan di peringkat awal kerana England telah pun meletakkan sasaran 0.10% bagi BLR mereka ataupun central bank rate mereka dalam agak panjang sedikit tempoh ini. Saya tak pastilah, mungkin sampai habis tahun depan baru berkira-kira, setengah tahun mungkin baru nak diubah. Dia bergantung kepada pergerakan pasaran semasa dan perkembangan ekonomi mereka. Cuma apa yang penting, dia dah lockdown kan. UK jarang-jarang lockdown. Kali ni dia betul-betul lockdown. Betul-betul lockdown. Sebelum ni dia besar kepala. Kepala pun tak besar macam dia. Dia dengan kepala besar kepala pun dia. Sama tu. Dia terpaksa lockdown berikutan terlalu drastik peningkatan pandemik di UK saat ini. Ini yang menyebabkan dia jatuh teruk pada hari Isnin yang lalu. Jika kita lihat sedikit imbasannya pada Isnin yang lalu dalam kaunter kita, just refresh sedikit. Hari ni hari ketiga sekarang. Saya dah ada kaunter dan saya tak faham kenapa saya kehilangan GBP USD dekat sini. Siapa yang godek saya punya kaunter? Cewa, enggak jumpa pak GBP USD je. Kemana pergi? I don't know. Tapi hilang seketika. Tapi tak apalah. Ada di bawah. Ada. Yeah. Alhamdulillah kita dah jumpa GBP USD. Okey, ini sedikit rentetan pada hari Isnin yang lalu. Pengumuman rasmi Boris Johnson pada hari Ahad sebenarnya diumumkan bahawa Presiden akan mengumumkan lockdown secara official. Dan akhirnya pada waktu yang dijangkakan, inilah waktu di mana waktu London hampir berakhir dan waktu New York bermula, lockdown berlaku dan besar-besaran menyebabkan harganya mengalami kejatuhan. Okey, ada yang bertanya dengan saya, what about the Brexit? Adakah ia dah selesai ataupun belum? Jawapannya belum selesai. Belum selesai. Cuma apa yang kita nampak adalah yes, mereka agreed, ada deal yang mereka setuju. European Union memberi tawaran dan UK setuju, iaitu beberapa perkara penting yang sangat penting, di mana kadar percukaian, di mana kadar imigran, di mana kadar keuntungan hasil pantai dan hasil laut dan sebagainya perlu mengikuti perjanjian European Union. Maksudnya EU dan UK bersetuju setakat ini. Ini yang membantu dia drifting semakin tinggi. Maknanya belum sepenuhnya tapi bersetuju. Tinggal lagi diperjelaskan setuju yang bagaimana dan bagaimana akan by progress. Dan kejatuhan yang berlaku ini adalah lebih kepada lockdown ataupun kita tahu PKPD kalau di kita lah. Dia dipanggil lockdown lah kat sana. PKPD. D ke B? B lantar D pemulihan, B bersyarat, D saya kata D. Diperketat. Kerana ini adalah simptom yang diberitakan bahawa lebih kuat daripada COVID sebelum ini, yang dikatakan hybrid daripada kejadian yang sangat keras peningkatannya. Kita tak tahu jenama apa pandemik yang baru ni, COVID apa saya pun tak tahu, tapi peningkatannya sangat kuat menyebabkan Bojos terpaksa akur untuk lockdown. Ini punca dia kejatuhan dan dia jatuh lagi sekarang. Dan kita tahu ini mungkin rentetan daripada 10.30 tadi, waktu kedudukan Andrews Bailey memberi ni Andrews Bailey punya candle. Tetapi yang sepanjang ini adalah candle tentang market semasa. Okey, kita tinggalkan dulu kita punya carta ni, kita kembali kepada kita punya situasi semasa. And then selesai Andrew Bailey
ialah memberi gambaran tentang England dan bagaimana UK akan menghadapi pandemik untuk mengekalkan ekonomi yang baik. Kita ada FOMC meeting. Baik, FOMC kita faham adalah this is the second largest impact, high impact untuk financial instrument trading punya counter selepas non-farm employment change ataupun NFP jam awal pagi nanti jam 3 tuan-tuan. Okey, ini adalah lebih kepada permulaan mesyuarat. Tidak menjangkakan akan ada sebarang bentuk pengumuman yang besar ataupun yang boleh menggemparkan kaunter-kaunter mana-mana, lebih kepada ialah open table buka tahun baru kan. Jadi masing-masing bersidang lah. Right, yang kita nantikan adalah the second page nanti, insya-Allah pada bulan 2 atau bulan 3 akan ada satu lagi FOMC. Sebab kalau kita lihat pada tahun ini FOMC akan berlangsung sebanyak FOMC 2021 FOMC minit 2021. Kita tengok dia punya meeting kalender dia ada berapa kali, kita boleh semak Jadi masing-masing yang mengikuti perkembangan American dollar, dia boleh melihat pada kalender kita lah, kalender FOMC ni. Alright. Okey, ni dia, apa yang berlaku sekarang ini adalah masih lagi belum diupdate untuk teori 2021, masih kekal 2020 daripada Januari, March dan seterusnya sehingga kepada Disember. So meeting associate with a summary of economic projection ini adalah satu note yang memberi petanda bahawa setiap mesyuarat yang perlu di highlight yang mempunyai press conference adalah satu mesyuarat yang berskala tinggi impaknya. Okey, kita tunggu dia update seketika akan datang, mungkin minggu depan atau minggu lagi satu untuk dia 2021. Ni contoh yang dah keluar lah, 2021 FOMC. Januari kita ada 26-27 akan datang lagi. So kita semak balik 26-27. Ni Januari ke ni? Ulang balik. FOMC meeting 26-27. Yes, betul. 26-27. Kita tengok balik jadual. Ya, betul. Yang ini sangat penting. Ini antara penting lah. Ini akan ada press conference, nampak? Dan dia akan berkait tentang fund rate ataupun interest rate bagi tahun tersebut ataupun permulaan tahun baru, seperti mana yang ini yang kita lihat. Kedudukan mungkin bertambah atau menguncup ataupun kekal pada 0.25%. Harus diingat bahawa pada kategori 27-28 FOMC ini, di kali ini Joe Biden dah ambil alih White House, dan di saat ini juga Janet Yellen dah pun bertugas sebagai Secretary Treasurer, iaitu Setiausaha Perbendaharaan Negara yang baru bagi Federal Reserve. Ni kawan baik dari Demokrat, Janet Yellen. So Jeremy Powell akan ada satu rakan pembangkang dia di hadapan mata. Wow. Depan mata terus Pasal Jeremy Powell bukan pilihan Joe Biden, kerana dia masih ada kontrak saja. Kalau tak, you are fired, kata dia dengan Joe Biden. So kerusi Jeremy Powell tak selamat sebenarnya, memandangkan dia ada kontrak. Lantikannya berpenggal, jadi kena habis penggal maka akan ditukar nanti oleh Joe Biden. Alright, so boleh rujuk situasi ini pada April bila, Jun, Julai, September, November, yang tak ada bulan berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bulan sahaja. Yang tak ada bulan Februari, tak ada. Kemudian bulan Mei tak ada. Kemudian bulan Ogos pun tak ada. Dan satu lagi bulan yang tak ada adalah bulan bulan apa yang tak ada? 3 bulan lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 campur 4, 12. Ada 4 bulan tak ada. Nanti boleh tengok kalender masing-masing. Okay. Alright. So mereka yang mengikuti perkembangan dolar, macam mana yang saya open tadi, saya masih melihat dolar dalam keadaan yang rendah. Okay, rendah tu maksudnya bukanlah bermakna miskin. Rendah tu bermakna dia dalam keadaan yang agak sukar untuk mendapat demand yang tinggi. Okay, right. And then kita ada 9.5 ni. 9.5 ni
Employment change untuk CAD lah, Canadian dollar. Siapa trade UCAD yang paling utama rujukannya, tentu dia melihat situasi Canadian dollar sekarang di mana, sangat kuat. CAD sangat kuat sekarang ni, antara pair yang sangat kuat. Kadang kita tak perasan tengok betul-betul USD CAD. Kita just tengok sikit-sikit lah rujuk-rujuk di sini. USD CAD, USD JPY, ini. So kita tumpangkan di GBP USD. Yes, okay, antara yang sangat kuat. Okay, USD CAD, bila saya kata sangat kuat, bukan bermakna USD CAD USD kuat. Tak, CAD yang kuat, bukan US dollar. Tengok dolar jatuh ni. Ni jatuh banyak dah, 300 pip. Dolar yang jatuh, bukan CAD yang jatuh. Jangan salah faham Nampak? Jadi kita tengok kategori ni. Nampak tu? Kecilkan sedikit. Ini adalah dolar yang sangat lemah berbanding Canadian dollar. Sangat lemah. Tak ada kekuatan langsung untuk dia meningkat bagi sepanjang bulan Disember, bulan November, bulan Oktober. 3 bulan straight hat-trick dia kena gasak. Kau lembu-lembu, kambing-kambing, arnab-arnab, kicap-kicap semua keluar. Semua habis. Kerana apa? Kerana demand minyak semakin meningkat. Alright, done. And then kita ada unemployment rates. Ini penting lah, sebab ini adalah data tentang kedudukan. Well, you know, I'm not jobless, tapi I'm unemployed. Itulah dia. Yang perlukan bacaan menguncup kecil lah, maksudnya menyusut dari 8.6 ke dalam mungkin 8.4, 8.1. So ini memberi potensi yang baik bahawa pekerjaan di Kanada sekarang ini sedang mula berkembang maju. Minyak semakin tinggi sekarang, semakin demand. So industri semakin mula untuk rancak kembali. So berkemungkinan besar rate akan semakin jatuh. So UCAD akan semakin rendah lagi jika dia terbit lebih kecil daripada 8.6, mungkin 8.4, 8.3, 8.5, asal hijau lah. Gitu cara dia. Kalau tidak, dia dalam keadaan yang rebound ataupun meningkat dalam jarak yang sederhana. Kerana tetapi yang paling penting pada minggu ini adalah ini yang kita nantikan, dipanggil sebagai NFP ataupun Non-Farm Employment Change. Satu bacaan yang senantiasa menjadi keegoan kepada trader-trader di luar sana yang konon aku trade NFP brother, apa barang trade tekan-tekan macam korang 5 minit scalping ke pantat. Wah, sekali tekan pap tu berdazuk 700%, 1000%. Masa bila NFP? Lain tak nak apa barang. Itu ada NFP. Macam-macam ragam saya dengar kat luar sana. Kan? Ni the king of data, king of the high impact data terhadap instrumen currency dan juga instrumen indeks juga, iaitu bacaannya sangat-sangat kecil. Untuk permulaan tahun 2021, jangkaan pertumbuhan pekerjaan baru ataupun pertumbuhan pekerjaan daripada bukan sektor pertanian di Amerika hanya disasarkan sebanyak 65,000 berbanding pada bulan November yang lalu. Ingat ini bulan November, dia adalah data untuk bulan Disember, bukan Januari, tapi pembukaan tahunnya Januari adalah 245,000. So kalau kita tolak ni, bezanya banyak tuan. Banyak. Agak-agak lah kan bulan Januari, Disember lepas. Banyak ke mereka buat kerja? Agak-agak gitulah tak. Itu cara paling mudah lah. Agak-agak bulan Disember dengan jika bellnya, dengan pandemiknya, dengan itulah bantuan keuangan stimulus yang terkontang-kanting, kejap ya kejap tak, kejap ya kejap tak, kejap ya kejap tak. Banyak ke agaknya kerja yang berjaya dicipta pada Disember yang lalu? Itu persoalan kita. Sebab hanya disasarkan sebanyak 65,000. Sedangkan tahun bulan Novembernya sebelahnya 245,000. Jauh ni. Tinggi dia gitu. Tapi tak cakap kelapa Bali lah kan. Itu Malaysia punya NFP. Tinggi tinggi apa tinggi, sebut discipline. Malu lah, memang tinggi kan. Jika dia terbit dalam keadaan yang berjaya beat expectation, katalah 100, tak payah jauh-jauh lah, 100 lah, hijau,
Maka yang ini ni banyak sangat salah. Kaunter pilihan yang kita akan sasarkan adalah di sini. Di emas ini bersedia untuk jatuh. Siapa sell emas macam saya? Kita geng sekejap. Siapa sell emas sekejap lah macam saya hari ni. Gila sikit saya jual 11.56, mungkin 57 tadi. Tinggal, lepas tu saya tinggal gitu sekarang ni dah banyak dah. Okey, inilah kita nak tengok kesan terhadap emas dan kesan terhadap Euro USD juga akan mengalami kejatuhan jika NFP bagi sektor perniagaan baru berjaya mengatasi expectation mungkin 100,000. Itu kesan yang pertama. Kesan yang kedua, kita kena tengok USD JPY. Di mana USD JPY kita? Sekejap ni dia. USD JPY. Okey, kita tengok USD JPY kita besarkan sedikit. JPY. Okey. Untuk kategori USD JPY ni cantik jatuhnya. Macam bulu landak kan? Dia macam bulu landak. Kalau kita ambil seketul, ni macam tu. Tu dia tak lepas tak apa kat situ, tak lepas langsung. Gitu. Langsung ke bawah. Dan ini untuk sepanjang tahun ataupun mulai pada 2015 sehingga sekarang 2020, UJ tak mampu, USJPY tak mampu mengatasi JPY. So siapa yang kaya? Amerika kaya ke Jepun kaya? Jepun kaya tuan-tuan. Moshi hype pada rasan Kawasaki, Honda semua keluar, Toyota segala bagai. Okey, nampak dia punya kumpulan tu. So harga berada di sini. So ini sini kalau kita kecilkan lagi sekalipun, kategori yang kecil lah ya, kecil maksud dia untuk mungkin intraday hari ni kepada besok atau untuk weekly dan sebagainya. Kita lihat kedudukan okey, ini kategori kita punya intraday untuk tempoh sekarang ini. Berlaku rebouncing, cantik naik dia kan, V-shape lagi, V-twin dipanggil. V-twin. Kalau Jepun panggil IVTech, Amerika bangga dengan V-twin. Alright. And then nampak sedikit rebouncing. Ini menjadi tanda bahawa mungkinkah minggu ini rebounce pada malam ini di Wall Street akan merentet sehingga berkesinambungan si hari Jumaat, sebab dolar semakin rebounce. Apa tanda awal tu? Niat kalau ikut geng Pak Haji Pencen seperti biasa. Geng Pak Haji Pencen, mana Haji kita mula mana pada sini tu, yang paling dekat mana Haji, yang sini tu, tarik aja ke bawah. Dia belum kena. Boleh entry tak boleh. Sebab apa? Disiplinnya tak kena. Dia dalam keadaan yang trending. Okey, di manakah channel kedua dia? Kat sini. Kalau ini kawan di atas, ini kawan di bawah. Ini kawan dia macam gitu. Gitu. Kan nampak tu kik tak lepas. Dia kalau kena lepas kat sini, kena lepas terus. Tak lepas dia jatuh balik ke bawah. So permulaan rebouncing dolar pada malam ini sedikit sebanyak kita dah nampak, okey, Wall Street dah mula membeli dolar. Dalam kita menantikan FOMC awal pagi dan esok NFP. Okey. Sebagai panduan kedua pula, kita lihat channel kita, betul lah dia berjaya untuk pertama sekali melihat kepada yes, dia sedang mencabar resisten yang pertama. Di mana? Di sini. Itu resisten pertama. Di situ. Warna putih lah supaya orang senang nampak. Itu resisten pertama kita. Ini dah kena cabar, challenging satu, challenging kedua. Yang mana ini dua ni akan jadi kita punya resisten untuk tempoh 24 jam ini. Adakah berjaya mampu dipecahkan ni zon ini? Ni. Jika tak mampu, ini bermakna harga ini akan jadi perhatian penting hingga bawa pada hari Jumaat. Sama ada dia semakin ke atas, sebab dia ke atas, ini dia kena cabar yang mana? Dia kena cabar trending yang atas ni. Ini, ni. Dijangkakan pada 10353. Lebih kurang berapa pip? 30 pip lah, 25 pip. Tak jauh pun. Tapi dia tak berjaya. Maknanya terlalu lemah dolar sekarang. Betul? Sebabnya itu. So dalam segi falsafah ataupun metodologi terhadap membaca graf ini ataupun kita punya
platform candlestick lah senang kata kan, MetaTrader ni sesuatu disiplin dalam mengesan over the line ataupun below the line, supply dan demand dan sebagainya. Dia mesti ada pasangan-pasangan dia. Pairing, manusia pun akan berpasang-pasangan kan, begitu juga dengan sifat graf ini. Betul. Jadi dari situ kita dapat fahamkan diri kita. Saya tak pandai, tak apa, tapi apa yang kamu faham? Oh, dia kena jadi macam ni tulis, tak boleh tulis, lukis. Tengok emas kita semakin jatuh ke bawah. Siapa sell waktu ni, I like it baby, meriah sangat-sangat. Siapa buy dollar pun, I like it baby, stay on the spot. And then okay, so bila kita dah nampak satu potensi tentang berkemungkinan dolar akan beat, maknanya sekarang sedang kena buy, kena beat. So NFP mungkin akan lebih tinggi hari Jumaat ni, emas akan semakin jatuh. Petanda awal dah bermula dari sekarang. NSP. Okay, ada dua lagi data yang kita kena jaga. Yang kedua, data dipanggil unemployment rates, iaitu ialah data yang unemployed. Macam saya kata tadi, I'm unemployed but not jobless. Itu maksud saya. Fahamkan lah. Kena menyusut lah seperti lazimnya. Dia ada dijangka meningkat. Sebelum tu 6.7 pada 6.8. Kita nakkan bacaan sini lebih kecil, 6.5, 6.6, 6.7, 6.0. Selagi sekecil mungkin dia boleh. Ataupun sesusut. Bukan sesusuk, sesusut. Betul ke sebut sesusut? Sesusut betul Tersusut. Susut lah, maksudnya dia menyusut. Bila dia menyusut, ini memberi potensi menjelaskan bahawa di bulan di bulan Disember yang lalu menyaksikan bahawa kebanyakan sektor penggajian, pembayaran gaji atau bekerja mendapat peningkatan. Orang banyak bekerja. Banyak bekerja tu maksudnya diterima bekerja, makan gaji, berkontrak, tapi dapat kerja secara retailer, tapi bekerja dan dibayar gaji dan ada pulangan. So data ini menyaksikan bahawa yang kurang bekerja semakin kurang lah. Orang semua dah bekerja, pemulihan ekonomi sedang mula membangun di Amerika, maka dia akan menyusut. So ini akan men-skyrocket tebu up dolar Amerika dan menjatuhkan ni emas kita ni jauh ke bawah, bukan ke atas, jauh ke bawah. Menjatuhkan emas kita lebih rendah. Mungkin emas akan sampai kepada paras yang ini 1903, ini sekarang 1929, paling rendah dicapai 1924. Mungkin akan lebih rendah. Kat sini pun sudah 300 pip, atau mungkin di kejayaan bawah sini 1958. Ingat, ini tak habis lagi. Tetapi untuk hari ini, dan di saat ini, dalam tempoh 24 jam ini, kita dapat menyaksikan bahawa emas dalam keadaan yang tidak mendapat demand di Wall Street dan dijual. Sebaliknya dolar mendapat perhatian penting. So antara lain yang kita kena lihat bila kejatuhan emas begini, tentunya stok indeks kita juga akan mengalami kejatuhan. Okay, kita cuba tengok yang sebentar seketika. Masih ada dua data lagi yang kita akan kupas. Tapi kita tengok rentetan pembukaan Wall Street. Sekarang dah jam 11.17. Di sana bermakna pukul 11 pagi di Amerika lebih kurang. Dia lebih kurang sama dengan kita 12 jam. So siapa pergi Amerika dia lambat sehari. So tuanya pun lewat sehari. Kalau datang kat Malaysia tuanya cepat sehari. Contohnya kita ambil kepada okey, kita dah dapat ni. Kita ambil di sini. Okey, ini situasi USD index kita, alright. Indeks kita sedang mendapat peningkatan naik kan, betul tak Pasu? Tengah naik. Betul. Alright, kita kecilkan sedikit USD index kita tengok emas kita, kita tengok yang sedang berlaku sekarang kan. Benda ni nampak secara mudahnya di dalam keadaan yang correlate. So selalu saya ingatkan pada geng-geng Pak Haji pencen,
sekarang dah mula dah bekerja lah pun, tak pinjam sangat semua sebab tak ada income kan. Kerja lah sikit-sikit kat pam minyak ke apa. Okay, saya kata begini, kalau kita kalau tak bagus lah, saya tukar ayat. Jika pun nampak macam romantik sangat, andai kata pun rock kapak pula, tak boleh juga. Sebenarnya kita kata sekiranya kau tahu, dah jadi arumugam pula pun tak jadi. Semuanya ada. So apa yang tak ada? Apa yang tak ada? Okey, kita letak begini. Untuk memulakan perdagangan terhadap kaunter pilihan kita, contoh minat apa, minat emas. Okey, jaga jam 9 malam. Saya cakap 9 malam dan 10 malam. Kerana apa? Lihat indeksnya di mana. Jika indeks Amerika berbuka tinggi tu maksudnya apa? Buka tinggi tu maksudnya mula berniaga ataupun open counter. Macam kita buka jam 6 petang, jam 6 pagi yang ini. Ni buka jam 6, 9 atau 10. Buka dalam keadaan bullish je, maka emas akan jatuh. Dengar indeks dalam keadaan meningkat je, maka emas akan jatuh. Dengar indeks semakin jatuh je, maknanya emas akan jatuh. Jika indeks meningkat, maka emas akan meningkat, maka dolar akan jatuh. Pegang yang itu sebagai permulaan counter di antara 9 dan 10 malam. InsyaAllah dia akan memandu terus untuk sekurang-kurangnya 4 jam yang pertama bagi candle H4. Senang tak dia orang belajar? Senang. Belajar dengan saya senang. Belajar dengan lain saya tak tahu. Susah senang saya tak tahu. Lantak lah sana masing-masing. Saya tak suruh belajar dengan saya pun, merapu je saya ni. Tapi itu adalah macam mana the way pula, macam Michael Bublé pula, salah. Dah tukar. Frank Sinatra dah mati, my way. Okay, that's the way it is. Tu pun dah tukar lain pula. Macam mana kita as a trader, tak kira you as a newbie atau you seorang yang pro sekalipun, macam mana you baca you punya chart, how you read your candlestick chart. Well, take this Fibonacci like this, I'll take from here and then I drag it to the down, I can saw the price up. Okay, tak salah saya cakap, tak salah. But it takes someone with skill untuk tarik Fibonacci. Satu, it takes seseorang yang memahami apa tu Fibonacci. When you I can see the price going down here, and then we got a little bit of time, we just need to wait, something more patient, it's going to be up and up. Itu orang yang ada skill. Tapi apa yang saya cakap ni adalah semudah je. Macam mana tuan-tuan baca CSP, maafkan saya, chart kita ni, MT4 kita ni, nak baca ni macam mana? Mula-mula tengok ni apa yang nampak? Dia turun, dia naik. Itu betul. Turun naik, apa panduannya? I'll take the Fibonacci, macam saya cakap tadi. Kalau saya tak terus pergi kat situ. Saya kata, bila saya tengok chart, apa chart yang saya tengok? Currency apa saya tengok? Currency dolar. Okay, kat mana dolar indeks kita? Senang naik. Jam berapa? Jam 9. Maka dolar untuk kategori currency bagi counter yang dikatakan sebagai correlation akan terbalik. Kan senang. Yang ketiga, apa lagi? Dia punya non-yielding asset kita mesti akan jatuh. Apa dia? Emas, perak, palladium mesti akan jatuh. Apa lagi? Tak boleh lagi. Rasa-rasanya macam saya pun blur lah. Nak baca kat mana. Blur. Jangan blur, kasih clear. Jangan blur, kasih clear. So, di mana kita punya permulaan? Itu maksud saya. Dalam fundamental pun begitu. Sebab saya kata, saya tak galakkan belajar dengan saya, tuan-tuan. Dan jangan saya tuan-tuan tak pandai. Sebab metodologi yang saya letakkan adalah metodologi macam mana tuan-tuan boleh berdikari. Selain daripada tengok syllabus memang tak boleh lari, kan? Tapi metodologi untuk melihat chart itu bagaimana? What is your guideline ataupun guidance untuk you baca? Cakap kalau saya kata saya tengok indeks. Apa-apa pun tengok indeks dulu. Berapa indeks hari ni? OX 200. Apa tu OX 200? 200 counter stock market di pasaran Australia. Di mana dia? Di bawah. Apa jadi? Kalau dia di bawah bermakna apa? AUD terbang.
So jam berapa dia buka? Dia buka jam 8. Dia mula aktif jam 9. Keluar balik. Oh lah, itu yang kita nak tunggu kat sana. Kita tunggu kat sini. Ni cukup berapa? Pukul 6 7 8. Kenapa dia jatuh? Indeks kat mana? Indeks jatuh apa jadi dengan dolar? Dolar pun jatuh lah. Apa jadi dengan meh naik? Tak percaya, kecil kan? Nampak tak meh naik? Kemudian dia jatuh semula. Selepas apa? Selepas indeks berada dalam keadaan yang menurun. Dia dikategorikan sebagai bagaimana kita memahami sesuatu saluran untuk kita letakkan sebagai ini bekalan kita nak trade ni tuan-tuan. Saya akui saya loss banyak, saya profit tak seberapa, tetapi apa yang saya dapat, apa yang saya cakap sekarang ni untuk tuan-tuan ambil saja manfaat, sama-sama kita panjang-panjangkan pahala untuk saya, rezeki untuk tuan-tuan, amal jariah saya di nanti semasa di mahsyar atau di akhirat nanti saya akan tuai. Masa itulah stock market saya kill die buy sell semua keluar. Macam tu cara dia. Jadi kalau kata sekarang kita habiskan dulu lah ya. Kita habiskan dulu lagi 2 saja lagi, iaitu average hourly earnings. Kita pun ada lebih kurang 3 jam 16 minit lagi untuk habis. Sebelum saya kena pecat kerana melebihi masa katanya. Okey, average hourly earnings index bagi American dollar jam masih terbit yang sama. Okey, ini adalah data gaji kan. Banyak kali saya beritahu benda yang mengenai hourly earnings, hourly. Betul ke boy sebut ni hourly? Betul hourly, betul Yalah hourly lah. Hourly tu burung hantu. Hourly iaitu jam earning. Hourly. Happy hourly. Maaf. Jam tentang pendapatan gaji yang dijangka menyusut, data gajinya menyusut daripada 0.3. Maafkan saya, sebelumnya pada November adalah 0.3%, Disember dijangka menyusut pada 0.2. Kita nakkan satu data gaji yang meningkat, ditakdirkan dia result dia keluar di 0.3, maka ianya baik untuk dolar, kita nakkan dia meningkat 0.3, 0.4. Sebab nak berdetik 1 puluhan data gaji ni bukan senang. Saya cakap terus terang, bukan senang. Semana dia stagnancy ataupun staggered, dia kekal 0.2, atau jangan dia menyusut 0.1. Sudah dia menyusut 0.1, maka bersedialah untuk dolar rally semakin rendah, jatuh. Kita dah bincang banyak kali macam mana nak baca. Jika ni tambah, ni kurang, ni tambah, ni menyusut, ni kurang, ni bertambah, apa kesan kat dolar? Kita dah banyak kali dalam banyak episod, siri ke 4,000 episod ke 5,000 episod yang lepas, kita dah bincangkan jika kebangkalian dia win 2 from 3, apa kesan kepada dolar, kemudian lose 1 from 3, macam mana kesan pada dolar. Itu antara kebarangkalian ataupun pergerakan kesan terhadap American dollar melalui non-farm payroll. Dan overallnya kesan pada NFP ni tuan-tuan, dia akan mempengaruhi untuk tempoh 24 jam pertama selepas dia publish. Itu kesannya sangat kuat. Dan kedua lagi, dia juga mempengaruhi terhadap purata untuk bulan tersebut bagi dibawa ke bulan hadapan. Begitu cerita dia. Okey, sebab dia terbit bulan semalam kepada bulan depan, bulan depan kepada datang bulan. Datang bulan tak boleh, bendera merah. Tak ada lebih-lebih sangat. Itulah sepanjang minggu ni kita punya data merah berkalah impact. Kembali pada Pak Setutui. Okey, baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, saya mengharapkan banyak input-input, ilmu-ilmu yang dikongsikan akan menjadi manfaat kepada anda semua di luar sana. Semoga anda dapat membaca walaupun sedikit demi sedikit. Kita dah ada 162 episod. So kalau tak berapa nak faham, anda boleh ulang balik daripada episod 1 sampailah ke sekarang ni, yang mana tahun 2021 ini telah cantik dah kami susun, Boboiboy susun untuk anda semua. So jangan malu-malu untuk terus ke YouTube channel kami CTCFM, dan jangan lupa subscribe. Okey,
Dan terima kasih kepada semua yang telah pun memberikan perhatian yang amat sangat untuk bicara fundamental ini. Dan saya nampak sekali bagaimana penambahan trader-trader di luar sana yang ingin mengetahui tentang pentingnya akar dalam dagangan mata wang asing ini, iaitu fundamental. Tanpa fundamental macam mana kita nak dapat jangkaan pergerakan candle-candle. So kepada semua, teruskan share, beritahu kepada teman-teman anda di luar sana bahawasanya di ctc.fm ni lah ada satu-satu platform yang membantu anda secara percuma untuk anda mengenali lebih dekat tentang dunia forex ini. So saya bagi pihak CTC ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Tok. Terima kasih Tok. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Belum habis. Halalkan segala ilmu yang telah dikongsikan. Boboy, terima kasih Boboy, juru teknik kami yang menjaga video dan juga audio yang sangat-sangat baik. Dan kepada anda semua, saya doakan semoga anda terus maju jaya dalam bidang ini dan konsisten dengan profit anda. Banyak sikit tu belakang cerita. Sebab bila kita dapat sikit, kita akan dapat belajar bila masa kita nak dapatkan profit yang banyak. Okey? Sabar. Bak kata Cikgu Hasan Najib. Ujungnya bila nak kaya. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah setakat ini dulu. Esok jangan lupa kita ada borak bersama dengan Belentos pada jam 9 malam, ya. So jangan lepaskan peluang anda sedikit segmen hiburan bersama dengan My Sifu Belento. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Rambai sikit cikgu. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.